A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qazal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wal hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bittabi'in wal hu bil ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa bi yassir wa ta'sir walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita merahmati kehidupan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan kepada kita nikmat iman dan taqwa. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini, pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah pandu kita, Allah gerakkan kita untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya minta maaf lah. Saya ingat ke malam ni kuliah saya. Rupanya malam ni tempat lain. Tertinggal tersilap jadual. Jadi ada apa tunggu kat sana tak apalah. Dah ada sini dah. Terus jelah. Dan malam ni, malam esok, malam lusa tak ada kuliah dah. Bermula dengan PKPB. Dikuatkuasakan pada 9 hari bulan. Selama 4 bulan. Setelah 4 bulan, 4 minggu setelah Kedah menang semalam. 3-2 dengan Pahang. Naik hadiah kena cuti. Selama 4 minggu. Allah Akbar. Nah, macam mana kena terimalah dengan redha Allah. Kerana Allah tentukan kepada kita. Nak macam mana? Kita ikutlah tengok SOP macam mana pula besok. Sama ada masjid ni semayang di surau masjid di seluruh negeri-negeri yang terlibat. Cuma 3 negeri saja yang tak terlibat. Negeri lain semua kena PKPB. Maknanya kita nak keluar daripada kawasan daerah, nak keluar negeri, bersyarat. Jadi kita kena duduk di rumah lah. Itikaf lah lagi duduk di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran. Rebutlah peluang walaupun duduk di rumah, tuan-tuan. Banyak pahala duduk di rumah pun. Kan? Duduk di rumah pun, tuan-tuan, kalau kita buat kerja-kerja baik, duduk saja-saja ambil Quran, baca Quran. Kan? Nak tengok TV pun boleh, tak salah. Bukan haram tengok TV. Kan? Buka TV Hijrah. Buka TV yang ada kuliah-kuliah fardu ain. Sekarang ni kuliah banyak. Kuliah Quran ni, tuan-tuan, dalam TV 9 tu, TV Hijrah semakin banyak. Tengok kelas-kelas Quran. Ustaz, banyaklah sekarang ni. Mudah-mudahan kita manfaatkan ruang duduk di rumah.
Kan? Sama-sama kita ada isteri, bermesra dengan isteri, tak ada dapat pahala semua tu. Senyum kat isteri pun dapat pahala, isteri senyum kat suami pun dapat pahala. Kan? Baca air lama, kan? Buah gula banyak sikit kacau lama kan, dapat pahala. Bukan nak suruh kecil manis, tapi dapat pahala. Nak rebut, nak ceritanya, rebutlah peluang dapat pahala duduk di rumah. Kan? Ini Allah Ta'ala beri kat kita ruang lagi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan. Alhamdulillah pada malam ni saya sambung kita Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ulang baliklah sebab masih lagi pada fasal yang pertama dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya baca ni, karangan Ustaz Syuaib bin Ibrahim. Siapa yang ada kitab tu boleh bawa insya-Allah. Sama-sama kita mutalaah. Pasal yang pertama, Islam agama fitrah. Pengertian fitrah. Agama fitrah yang dimaksudkan dalam ilmu tauhid iaitu agama Allah. Iaitu agama yang menciptakan, yang Allah Ta'ala menciptakan manusia semula jadinya untuk menerimanya selaku agama yang betul, benar. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya menerima kebenaran agamanya, iaitu agama Islam, tanpa membuat sebarang perubahan dan pindaan padanya. Agama Islam ni agama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah hantar kepada manusia. Islam ni yang diwahyukan oleh Allah kepada siapa dia? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita ni nak ubah. Dalam istilah dia tak boleh kita nak repair, nak modify, tak boleh. Kita rasa kita tak sesuai dengan kita pun kita nak repair pun tak boleh. Nak repair pun tak boleh. Kita rasa macam nak ikut selera kita nak ubah sesuai. Nak ikut selera kita. Tak boleh. Islam ni dia ikut lengkap siap dah. Islam samawi sempurna. Dia mari dalam keadaan, dalam soal akidahnya, dalam soal ibadahnya, dalam soal semua benda, sampai hatta nak makan pun sekecil-kecil benda, ada perkara yang berkaitan dengan hukum, masih dia akan bergantung pada hukum, walaupun hukum dia itu harus. Walaupun hukum dia harus, nampak macam kecil. Macam mana kita makan hukum dia harus. Nak makan bila tak ada masalah. Nak makan masa mana tak ada masalah. Cuma Nabi SAW makan sikit, berhenti sebelum kenyang. Kita sikit-sikit makan, balik. Kita ni sikit-sikit makan. Dan ni zaman PKPB ni, duduk di rumah kat Allah, tak kepala depan TV, hang tengok aku tengok dia lena. Celek lagi cari makanan. Tak ada kerja apa nak buat. Bakit pergi ke dapur tanya pula ada makan apa Dah roti mayat lah, tak kira lah. Dah orang panggil ada, kalau orang sebelah selatan dia panggil apa, roti bodoh. Roti bodoh pun bodoh lah. Bodoh. Habis nak ceritanya pada waktu saat itu berharganya, walaupun hukum dia harus. Tapi walaupun dalam keadaan harus sekalipun, dia masih lagi berada dalam hukum. Dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi haram. Nampak? Sebab tu kita waktu saat itu pun masih lagi bergantung kepada hukum. Entah-entah dia duduk PKB, duduk di rumah sampai makan, sampai nak baki semayang pun tak boleh. Dah tu jadi haram. Nampak tak? Sampai makan pun ya Allah, nak masuk tak nak telan dah. Tapi tu dia punya selera waktu tu duduk di rumah ni tak cerita lah. Maknanya Islam menggariskan sampai sedemikian rupa. Ni kata Islam. Sebab apa? Agama ini suatu fahaman kepada manusia. Agama ni kefahaman. Agama ni dalam istilah dia kefahaman. Orang tanya agama tu apa dia? Agama ni kefahaman. Agama ni agama Buddha, agama Kristian, agama kefahaman masing-masing. Dia faham ikut tu, dia pegang cara macam tu. Dia pegang, dia ngaji cara tu, dia hidup dalam suasana hidup kehidupan tu. Dia ikut, dia percaya dengan cara macam tu. Sebab tu kita bersyukurlah ya amat sangat. Pasal apa? Pasal Allah lahirkan kita dalam Islam, tak kalut apa pun. Tak payah duk cari, nak cari hidayah Allah SWT, tak payah duk tunggu hidayah Allah. Allah dah bagilah hidayah kepada orang kita. Kepada manusia ni, Allah dah bagilah hidayah. Kesedaran tu ada dah. Cuma dua, satu benda ya. Apa dia? Taufik. Hidayah dapat, tapi taufik tak dapat. Kekuatan nak mari tu tak mari, tak.
Walaupun rumah dekat masjid, dekat surau, 4 speaker pergi rumah dia, taubat tak bangkit. Nampak? Tak sungguh. Tapi kalau benda hak kena bayar, padahal main masjid tak kena bayar pun. Tak kena bayar pun. Tak ada tunggu depan tu, hang nak masuk kena bayar 100. Kena ambil tiket dulu ke apa. Tak ada. Tak kena bayar booking tempat duduk, tak bayar. Tapi hak nak pergi hak yang tempat yang menyelerakan dia. Walaupun mahal, kena booking tiket dulu. Ya, tak ingat dulu Scorpion. Konsert Scorpion. Artis hak luar negara. Kan dia pakai, tak ceritalah, dia joget atas pentas lebih pada beruk pun heran. Nampak? Nak cerita tempat tu. Punya teruk dia buat ni. Tapi tetap tiket hak nak masuk tu, oi, hak duduk depan sekali tu dekat 3,000 tiket dah. Tu hak yang boleh pegang kaki, hak boleh salam dengan artis hak duduk atas pentas tu. Tu tiket dia 3,000 sanggup beli. Hak belakang dia ada kelas dah lah. Hak yang belakang sikit agak murah sikit, hak makin mahal. Hak duduk jauh sekali, hak paling jauh sekali pun harga dia dekat 200. Tu pun takkan darah beli. Nampak? Pasal apa? Pasal selera. Selera punya pasal. Sebab tu manusia ni dia kena bergantung kepada apa dia? Dia tak boleh bergantung kepada selera, tapi bergantung kepada iman. Tepuk dada bukan tanya selera. Kalau nak makan tepuk dada tanya selera, babi dalam hutan terang. Nampak tak? Tanya selera. Nampak? Tapi tak. Orang Islam, orang beriman dengan Allah, dia tepuk dada kena tanya iman. Nak buat sesuatu benda, tepuk dada, bukan tanya selera, tapi tanya iman. Nampak? Itu kata garis panduan yang diletakkan dalam Islam, agama sebagai pegangan kepada manusia umumnya. Iaitu ajaran yang menyatakan tentang hubungan antara manusia dengan yang gaib. Siapa dia? Iaitu agama Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Ini hubungan kita dengan Allah. Soal agama. Soal agama, kefahaman kita apa dia? Iaitu hubungan manusia dengan penciptanya. Cumanya pengertian daripada sudut Islam, agama yang merangkumi semua benda. Apa dia? Merangkumi soal akidahnya, amalan-amalan kita, hukum hakamnya, hubungan antara rohani dan jasmani, adanya fardiyahnya, ada jam'iyahnya, ada politiknya, dan semua urusan dia ada apa dia? Dia ada dua juga benda. Apa dia? Dunia dan akhirat. Tak boleh lari. Dia ada dua juga. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada dua hubungan antara kita dengan Allah, antara kita dengan manusia. Ada. Dan antara yang kedua apa dia? Dunia dan akhirat. Tak boleh lari. Sebab Islam ni dia ada kaitan dengan akhirat. Dunia pun dia nak, akhirat pun nak. Tak boleh kata saya nak dunia saja. Saya tak mau akhirat ni, saya nak dunia. Tak boleh. Saya nak akhirat saja, tak mau dunia pun tak boleh. Sebab apa? Jalan nak menuju ke akhirat ada atas dunia. Bekalan-bekalan dia ada atas dunia. Cuma ada orang yang Allah Ta'ala lahirkan ke dunia, umur dia pendek. Ada orang dia hanya bernyawa beberapa detik saja, nyawa dia bernyawa. Jantung dia berdetik sekejap saja, tak sampai 10 kali detik dia mati. Ada orang yang tak pernah kenal dunia, dia lahir-lahir saja dalam keadaan kematian. Ada yang Allah panjangkan umur dia beberapa hari. Ada orang sampai peringkat dia boleh berseronok. Ada orang sampai peringkat dia boleh memiliki harta. Ada orang sampai panjang umur dia. Dia boleh ke semua dah. Hawa nafsu dia pun dapat. Rohani jasmani dia pun dapat. Semua dia dapat. Semua selera nikmat dalam dunia ni dia boleh rasa semua dah. Tu pun belum sampai lagi takdir dia untuk bertemu dengan ajal nak balik ke negeri akhirat. Belum sampai lagi. Maknanya hubungan kita nak balik ke akhirat ada di atas dunia ni. Nak dapat bekalan dia, mana dia? Ni hak kita duk cari. Hak kita duk cari ni. Ni kata akidah. Sebab tu Islam mengajar kita. Apa dia? Merangkumi semua dia. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah turunkan kepada kamu satu kitab, iaitu Al-Quran. Tabyanan likulli syai'in wal hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan untuk apa dia? Menerangkan segala-galanya. Memberi petunjuk kepada mereka-mereka yang nak rahmat Allah. Dan inilah di antara wa busyra lil muslimin, kegembiraan kepada orang muslim.
Apa dia? Ada dalam Quran. Semua dah ada dalam tu. Ni kata hebatnya Islam. Ni kata hebatnya Islam. Sebab tu orang yang ambil Al-Quran, orang yang ambil sunnah Nabi SAW, ada penyelesaian di dalam masalah tu. Ada pula orang kata hak masalah COVID ni pakat duk mah. Baik, jom kita balik kepada Quran dan sunnah. Sebab dia ada semua rawatan dalam tu. Pasal apa kita nak lari? Yang tu saya tak mau ulah. Tapi jangan duduk cakap macam tu sebarangan. Sebab ada juga orang bagian kepakaran dia. Dia pun kata, ada ni orang ada buat macam tu. Dia kata apa? Dia tak, ada orang kata ni hang sakit pun makan ubat. Hang pergi jumpa doktor. Dia pandai pula dia jawab pasal doktor tu ada kepakaran. Sama juga masalah COVID ni. Pasal benda COVID ni benda baru. Bukan benda lama dah. Sebab tu kena buat analisis, kena buat kajian. Pasal benda baru. Doktor hak belajar selama ni, hak bekas jadi Perdana Menteri pun dia pernah doktor juga. Dia pun tak pernah dengar tentang COVID ni. Dia pun tak tahu apa dia. Sebab apa? Benda tu mengaji dulu tak ada masalah COVID. Ni benda baru. Kena buat analisis, kena kaji, kena ikut. Walaupun sunnah tu siapa dia? Kena ikut mazhab WHO. Terpaksa kena ikut. WHO karih macam ni. Cara nak selesai masalah. Dah, masa tu pun kita masih lagi wajib kita kena ikut. Wajib arati kepada kita. Kena taat kepada ulil amri. Ikut arahan. Macam mana nak buat. Ni macam PKPB. Bila kena dekat Selangor hari tu, Putrajaya. Saya, dekat 2 bulan lah. Kuliah saya 3 bulan lah. Kuliah saya batal di Selangor. Nah, hak dulu sebelum tu pun start dah daripada bulan 3 tu. Stop, lepas tu buka balik. Dah 2 kali pergi kuliah. Lepas tu tutup balik. Semua sekali. Apa tak boleh. Ni dah start balik dah. Nak start balik dah. Hari tu dah. Di KL tu. Masjid apa tak boleh. Semai Jumaat apa tu. Ya Allah. Tuan. Ni pun kita kena ambil kira. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia jadi macam tu? Ada asbab-asbabnya. Ada asbab-asbab. Baik. Sebab itulah agama Islam yang diletakkan oleh Allah SWT ni. Dia kata apa? Agama yang Allah utuskan kepada apa? Kepada manusia. Yang Allah hantar kepada manusia sebagai wahyu daripada Nabi SAW ni, kepada Nabi SAW ini, untuk apa? Nak pandu manusia. Sebab tu manusia tak boleh upah sebarangan. Sebab agama Allah. Agama itu ada tuan dia. Ada hak pemilik dia. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala pemilik dan tuan dia. Dia ada tuan dia. Jadi kita ni yang duduk dalam rumah ni, dia ada tuan rumah. Tuan rumah tu, dia ada kuasa. Kita kena ikut dia punya SOP, peraturan dalam rumah tu. Dia kena ikut. Dah, macam ni peraturan dia. Nak balik, nak pindah rumah satu hari nanti rumah yang lebih selesa, kena ikut jalan dia. Kena ikut. Sebab tu kita pun hidup zaman lah, tuan banyaklah kena bersyukur. Nak bandingkan dengan zaman-zaman dahulu. Dah, banding zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, tak payah nak banding jauh-jauh lah. Dah, tok nenek kita dulu, zaman 60-an, apa cerita zaman 60-an dulu. Subhanallah, kalau kita ambil pengajaran dia, subhanallah. Ada zaman lah tentang celik mata semua teknologi ada depan dah. Betul. Nak bandingkan dengan zaman hak yang tahun 60-an dulu, 50-an dulu. Dah. Zaman makan sebab ya Allah. Kan? Waktu saat itu kita dengar cerita ni, saya kebetulan tadi saya ikuti satu program ziarah di Galustad. Pergi rumah orang tua-tua ni. Dengar dia cerita zaman dia nun, dia hidup zaman tahun 60-an. Awal nak 50-an. Dia hidup zaman 50-an. Dia cerita balik. Dahsyat. Dia ni tuan-tuan, umur pun dah kat 90 lebih dah. Tapi dia mata cerah. Pegang Quran tak payah pakai cermin mata. Tengok clear. Tak ada masalah apa. Cuma dia tak boleh nak berjalan je. Semayang pun boleh. Cakap clear. Dia cerita kat kami zaman dia dulu. Allahu Akbar. Jatuh air mata kita dengar dah cerita. Dah. Maknanya susahnya zaman itu. Susah payahnya perjalanan waktu saat itu. Dia cerita kat saya, dia kata daripada Al-Ustaz, daripada Kulim pergi Al-Ustaz berapa jam? Saya kata lebih kurang 45 minit. Dia kata dulu saya berjalan, dia kata sehari pun tak sampai lagi. Dia cerita kat saya. Dia kata sehari belum sampai lagi. Dia cerita kan. Dia kata dulu lalu ikut mana dah, dia ceritalah, dia sebut nama tempat kita pun tak tahuan. Kan? Dia kata lalu ikut ni pusing ikut jalan ni dah. Kan? Dengan jumpa, malah tak berani nak jalan. Dia cerita tu. Abang kata
tu sebahagian daripada nikmat yang besar yang kita telah hadapi sekarang ni. Dah, sebab tu kita kena jadi apa dia? Jadi hamba yang bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lil ladzina hanifa fataratallahu allati fataran nas 'alaiha la tabdila lil khaliqillah zalika lid-dinul qayyimah walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Surah Azim, surah Rum ayat yang ke-30. Maka hadapkanlah diri kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Turutlah dan turutilah agama Allah, iaitu agama apa? Agama yang Allah menciptakan manusia. Agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia daripada semula jadinya lagi untuk menerimanya. Tidak patut ada sebarang perubahan. Janganlah kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid kepada sebarang perbuatan syirik. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah nyatakan dalam ayat ini, dalam surah Rum ini, ayat yang ke-30. Allah kata apa? Hadapkanlah muka kamu, diri kamu ni kepada apa dia? Kepada agama ni. Agama apa dia? Agama Allah yang Allah utuskan kepada Nabi SAW. Agak apa? Agak kita ni lari daripada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan rosak akidah. Benda syirik banyak. Sebab itulah saya suka bawa bab akidah ni. Sebab apa? Banyak benda tentang kita boleh belajar. Betul. Antaranya tentang nak didik hati kita ni, nak sangka baik dengan Allah dalam keadaan sesuatu benda, payah tuan. Kalau kita sendiri duduk termenung saja tak boleh nampi. Betul. Allah bagi sakit dekat kita, ujian sakit. Allah, tak nak bayanglah berapa ramai dengan orang yang ditimpa sakit, ditimpa musibah, syirik, kufur dengan Allah. Berapa ramai orang yang Allah uji mereka dengan musibah, kufur dengan Allah, syirik. Allah uji, tak puas hati, pergi cari Tok Muhammad Syam jampi. Contoh, orang kata no, pergi puja kat pokok tu, dia sanggup pergi puja. Nampak? Tawakal lain. Nah, ni cara percaya terus kepada perkara-perkara khurafat. Wah, banyak tuan. Banyak. Sebab tu kita kena jaga-jaga ni. Ni benda-benda yang boleh menyebabkan keluar rosaknya akidah kita dengan Allah. Nak doa lambat. Dia kata, doa nak bakit sembahyang tahajud, aku dah buat dah 40 hari tak ada nampak apa lagi kesan ni dah. Nampak tak? Kita nak doa tak nampak kesan. Payah dia kata lah, kita pergi cari hak yang clear lagi, nampak cepat sikit. Nampak? Kita tuan, subhanallah, jangan main, nampak dah. Padahal ada hikmah. Tak, man musibah bil hikmah. Tak, sesuatu benda musibah Allah bagi ada hikmah yang kita tak tahu di sebalik dia apa dia. Allah sembunyi kepada kita beberapa perkara. Ni Allah sembunyi. Dan Allah sembunyi sesuatu benda yang dikatakan hikmah di sebaliknya. Ada benda yang Allah sembunyikan. Subhanallah. Kan? Macam mana kita hari ni? Hari ni start daripada semalam, malam tadi sampai ke hari ni tak putus-putus lagi. Orang duk bercakap pasal apa? Bajet belanjawan. Kan? Cikgu seronok dia senyum, dia dapat lah. Kan? Bayangkan tuan-tuan. Hak yang dapat peruntukan Allah. Kita duk baca, tengok study, tengok semalam. Tuan, subhanallah. Kan? Puratanya keseluruhan ada habuan masing-masing. Ada. Tak, ada hikmah. Kalau tak ada COVID ni pun, payah tuan. Orang nak bagi 1,600 kat kita. Dah, tak dapat 1,600, sekurang-kurangnya 1,000. Payah orang nak bagi macam tu saja. Bukan senang. Ni macam-macam peruntukan ni sampai ni zaman lah. Dah, dalam keadaan macam ni sekalipun kita jangan ada jangka. Bukan sebalik seronok tu. Kita jangan duk kata kita ambil terima duit, kita pun simpan, pakap duit tu. Jangan. Sebab apa? Takut nanti pusingan ekonomi negara tak berjalan. Sebab tu kerajaan dipikirlah. Dia bagi ni, dia ada salur rada, dia tengok macam mana. Sebab lah ni duit tak keluar negara. Duit tak keluar. Jadi duit ni kita takut apa? Hak yang tak keluar tu, walaupun keluar sikit-sikit, takut tak masuk. Yang tu jam. Tu dia ambil kira semua tu. Sebab tu orang-orang yang mengaji bagian ni, dia pakar dah. Tengok tuan, Tengku Zafrul bentang tu. Allah.
Dia bahagian dia. Kita nak kira duit RM100 tu pun 3 kali pusing. Nampak tak? 3 kali pusing hak RM100 tu. Pusing. Habis kira balik. Tak yakin lagi. Kawan ni dia sekali dah. Dia tahu dah. Oh, dia boleh bayang dah. Macam mana. Berapa. Nampak? Ada kepakaran dia. Ada bahagian dia. Sebab tu kadang-kadang ada benda tak tengok. Tak. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada orang-orang tu. Ada kemuliaan dia. Yang kita tak tahu. Macam anak kita zaman lah. Tuan. Tak. Ada kelebihan-kelebihan dia. Ada kawan ni dia jenis. Dia minat bahagian ni. Ada kawan ni dia minat bahagian. Bagi kereta. Bagi motor. Bak motor bagi dekat dia. Hak buruk pun boleh hidup. Dia ada kepakaran dia. Yang kita tak tahu. Apa dia hikmah di sebalik dah. Kita jangan duk marah ke dia. Ha ni malas betul lah mengaji bodoh lah apa semua. Jangan. Dia ada cerdik dah. Dia bodoh bahagian ni. Tapi dia ada cerdik bahagian lain. Yang kita tak tahu. Jangan main. Bukan semua pakar. Dah. Macam kita. Dah. Ada orang dia boleh membaca kitab. Kitab lama. Cuba try baca kitab lama tuan-tuan. Kitab Tauhid. Hidayatul Salikin hak lama. Hak tulis tangan hak. Saya ngaji pondok, kita tengah tahu kan tak? Baca kitab tu satu baris nak faham sehari. Maka ia telah datangnya ia padanya. Akannya padanya berulanglah ia padanya. Duk main gitu. Alih-alih tutup buku, simpan balik tidur. Duk mainnya padanya, pusingnya ia padanya, lepas tutup buku balik. Dah. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, dia boleh qiyas mental. Ya Allah, dia boleh rendangkan ilmu tu, dia boleh ceritakan kitab lain pula yang memudahkan kita faham. Jangan duk marah orang yang kang kitab tu. Kita ni kitab baru ni, kita kena ngaji kitab lama. Ya, cuba try baca tengok. Tengok, tu kata kebolehan yang Allah Ta'ala bagikan, hikmah yang Allah bagi di sebaliknya. Ada kebijaksanaan dia. Doktor dia ada kebijaksanaan dia. Hak ni bagian ni, dia ni bagian ni. Tak ke semua boleh. Tak ke semua boleh. Ada pensyarah. Dah, pensyarah dia buat kajian ni, buat khususi. Allahu Akbar. Jangan main. Ada seorang sahabat saya buat PhD. Dia kaji dia apa dia? Masalah berkaitan dengan solat Jumaat. Dia dapat PhD. Kaji tentang korek masalah. Pergi tanya orang, pasal apa payah sangat nak mai Jumaat? Orang ni cerita macam ni, orang ni cerita macam ni. Buat satu buku. Siap satu buku. Masalah dia, alasan-alasan dan asbab-asbab orang tak datang sembahyang Jumaat. Itu je dia buat kajian. Lepas tu macam mana cara kita nak tarik orang mari sembahyang Jumaat ni pula? Dia buat kajian pula. Allah. Tengok. Ada kepakaran yang Allah bagi kepada dia. Ini kata hikmah. Nampak? Sebab tu kita janganlah guna kebijaksanaan tu nak ciptakan pula. Cipta apa? Cipta agama. Buat macam Ayah Pin pula. Ambil kesempatan mentang-mentang orang percaya dekat dia semua. Lah ni hampa kena ikut aku. Nampak? Dia buat gitu. Ada juga hak jenis macam tu. Ada. Sebab peringkat macam tu. Lepas tu hak yang pengaruh ni pula hebat juga. Oh, pakat roya-roya semua. Ni pakat ikut semua. Ikut apa? Ikut cara apa yang dia faham. Oh, dia terima sebulat-bulat suaranya. Maka kita mengaji ni, oh tak mahu terima. Yang ni tak boleh pakai. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni tak boleh pakai. Ni kita kena ikut baru ni. Ni macam ni. Sampai hingga pekat, kunut pun jadi bid'ah. Apa pekat sampai apa? Tahlil pun tak boleh. Apa pekat sampai doa nak baca pun tak boleh. Pasal apa? Bid'ah. Nak salam pun, lah ni bid'ah suruh. Semua salam pun tak boleh. Nampak? Hak dah buat baik tu dah. Kita tikai lagi. Akhirnya tengok, Allah Ta'ala gubah. Lah ni baru kita pick up balik. Oh, sampai peringkat macam tu kah? Dah. Sampai peringkat nak bersalam dengan kawan pun tak boleh dah. Bid'ah. Nampak? Pasal apa? Dia banyak menggunakan akal semata-mata. Sebab itulah fitrah manusia ni dia perlu kepada agama. Fitrah dia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Dan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama. Dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku. Dan telah aku redha kepada kamu Islam sebagai agamaku. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah sempurnakan semua dah. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnalah bagi kamu agama. Allah bagilah Islam kepada kita. Apa lagi kita nak? Ada orang lari daripada Islam. Tak mau duduk dalam Islam. Nak lari. Seolah-olah tak percaya dengan Islam. Tak yakin dengan Islam.
Kita dah hidup dah zaman bagaimana orang-orang jahiliah. Orang yang berhawa nafsu merintah. Kita dah ikut dah. Apa salah kita ambil orang Islam pula merintah? Macam mana kita nak buat? Nak tengok contoh. Semasalahnya pasal kita tak percaya dengan orang Islam merintah. Tak percaya dengan ulama. Tak percaya dengan tok guru. Tak percaya dengan orang yang bawa Islam. Cantik Islam, tuan-tuan, kalau kita tengok. Bila orang ada agama, tuan-tuan, dia nak buat satu benda hak yang agak ni, dia takut. Pasal ada agama. Ya Allah, agama aku kata apa? Aku nak buat macam ni, agama aku kata apa? Aku nak buat macam ni, semua ada kaitan dengan agama. Cantik tak? Yang tu. Sampai peringkat tuan-tuan berhenti di traffic light. Cantik tuan-tuan kalau kita duduk di traffic light, masing-masing beri salam. Antara satu motor dengan satu motor yang lain. Antara satu kereta dengan satu kereta yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok tuan-tuan. Nampak? Tapi benda tu tak berjadi sebab apa? Kita beri salam ke orang pun orang tengok pelik macam dia ni. Di traffic light pun nak beri salam. Sebab apa? Pasal tak pernah buat. Sebab apa? Orang ni, dia tak ada kefahaman tu. Kita dah ada, kita rasa, mulianya nak beri salam dekat orang. Dah ada orang dia tak faham tu. Dah, duk hello, hi lagi. Nampak? Di traffic light, hi. Di traffic light. La ilaha illallah. Hoi, bagi orang. Kok nak panggil nama? Dah. Sebab apa? Nisbah yang kepada kefahaman yang mereka ada kepada diri mereka. Subhanallah. Dah. Sebab tu kita kena balik kepada Islam. Rasulullah SAW memberikan ta'rif tentang Islam ini menurut keadaan-keadaan. Hanya menyebut berapa juzuk yang menjadi rukun kepada orang yang perlukan kepada rukun tu. Ini zaman Nabi. Sebab tu Nabi SAW ni, di cara dijawapan dia ikut keadaan dan berbeza-beza. Sebab itulah sampai peringkat sekali mereka, Allah Ta'ala hantar Jibril AS nyamak sebagai seorang manusia pergi kepada Rasulullah. Tanya Rasulullah. Pergi uji Rasulullah SAW. Ni malaikat pergi uji Nabi. Malaikat Jibril AS pergi tanya tentang Islam kepada Nabi. Maka jawapan yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tuz zakat wa yusumna al-Ramadan wa tahujja baital in wastata'ta ilaihi sabila. Nabi kata apa? Apabila datangnya Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala uji. Sebab Nabi ni dia jawab biasanya, sahabat ni mai tanya bab ni, dia akan jawab sesuai dengan keadaan orang tu. Sahabat ni mai tanya pula, jawab sesuai dengan keadaan orang tu pula. Kan? Sesuai dengan keadaan. Maknanya kalau kita pun macam itulah keadaan dia. Kalau mari tanya dalam keadaan kita ni uzur, jawab cara orang uzur. Dah. Ni kita dah pakai batai ke semua sama rata. Nampak tak? Dia ada kaedah dah. Ada. Saya ni uzur. Nak sembahyang macam mana? Nabi kata hang kena duduk. Sesuai dengan keadaan dia. Sebab dia kena duduk. Ada sahabat ni pula mai tanya, saya ni uzur begini. Dia tak sama. Nabi kata hang kena sembahyang, mula-mula berdiri lepas tu duduk. Ada juga kelebihan dia. Allah Ta'ala bagi dekat dah. Maknanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada manusia semua dah. Lepas tu kita tengok, ni hadis Nabi ni kata macam ni. Hak ni mari pula sahabat ni kata, macam ni pula. Kita pun mula pening. Macam orang ngaji kitab Bahrul Mazi. Kita buka kitab Bahrul Mazi. Dia ada 4 mazhab dalam tu. Lepas tu dia akan ada satu hadis sahih. Mula-mula dia khilafkan kepada 4 mazhab dulu. Mazhab ni kata macam ni. Dia ambil dalil dah. Kita pun mula pening dah. Nampak tak? Mai mazhab ni pula, macam ni pula. Sudah kita. Nampak tak? Mulalah kita pun mula pening. Last sekali jawapan dia mana? Ni hadis Nabi SAW. Siapa dia dah punya riwayat dia? Daripada Abu Hurairah. Jangan nak petikai daripada Abu Hurairah itu siapa? Kita nak, ni Abu Hurairah ni siapa dia? Dia baru masuk Islam 1000 hari ya. Sebelum Nabi wafat. Takkanlah dia bawa 200,000 hadis. Petikai pula kita macam lah kita ni pandai. Ni saya sebut ni tuan-tuan pasal ada orang petikai macam tu. Kita kata ni hadis ni riwayat daripada Abu Hurairah. Dia tanya kita, Abu Hurairah tu masuk Islam bila? Abu Hurairah ni siapa dia? Dengan Rasulullah. Kata Abu Hurairah ni orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Di antaranya sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah siapa dia? Abu Zar Al-Ghifari.
Dan lepas dia, yang kedua siapa dia? Ni sahabat-sahabat Abu Hurairah. Walaupun dia baru masuk Islam, tetapi dia telah menghafal hadis Nabi SAW atau ibu. Dia membawa riwayat hadis Nabi. Kita petikai pasal Abu Hurairah, berbahas, riuh, damat, dah. Ni ada kat kita ni. Sebab saya sebut ni pasal ada tempat kita tu yang jadi masalah. Nak petikai pula siapa dia pembawa hadis tu. Oh, ni nak tanya pula ni sahih tak sahih. Oh, jangan tuan. Sampai perekat macam tu. Dah. Sebab Nabi SAW bawa ni tuan. Dah. Apabila ditanya Jibril AS, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi SAW, Islam itu iaitu bersaksikan tiada Tuhan melainkan yang sebenarnya melainkan Allah SWT saja. Dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Nah, maknanya tentang sahabat perekat tu. Dan di antaranya wa tuqimas salat wa tu'tiyan zakat. Dirikanlah sembahyang dan menunaikan zakat. Ni di antara benda yang Nabi rekomkan. Apa dia yang pertama sekali? Apa selepas daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Salat. Sembahyang dulu. Maknanya kesaksian kita sebagai hamba Allah. Yang nak mahabat kata ni kita hamba Allah, di mana tempat dia? Wa aqimus salah. Dirikan sembahyang. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jaminan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Orang yang sembahyang, Allah pelihara dia. Ni soal akidah. Kita hari ni duk mengucap je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sembahyangnya tidak. Berapa ramai? Kita sekarang ni duduk bahas di peringkat majlis fatwa. Satu tajuk apa dia? Ni tuan. Benda yang kita nak bahas sekarang ni. Masalah bab sempurna Islam ni kat mana? Kesempurnaan Islam. Sebab apa? Yang paling kita takut tuan-tuan, hak yang Islam mengucap pada awalnya, lepas tu tak semayang. Beranak pinak tak semayang, lepas tu batu saat nak menikah, nak jadi wali. Ni, hak yang kita nak bicara sekarang. Kita minta ni, majlis fatwa akan buat satu keputusan. Kita akan dengar. Perbahasan ni cara terperinci. Banyak ni, bukan baru, lama dah kita duk kaji tengok. Entah. Sebab pernah kita bawa satu kes. Seorang budak perempuan ni mentakwilkan keislaman bapak dia. Sebab alasannya bapak dia tak sembahyang. Anak perempuan ni nak kahwin. Nak ambil bapak ni jadi wali. Tapi masalahnya Islam bapak dia ni tak sahih, tak jelas. Tak jelas sebab tak sembahyang. Panggil. Datang kuasa Korea, tanya, betul tak dia tak sembahyang? Memang dia tak pernah hadir masjid. Sebab tu di Korea Lunas ni, kita beruntung ada satu tanah kubur khas untuk orang tak main sembahyang Jumaat. Kita kena buka balik tanah kubur tu. Khas untuk orang tak main sembahyang Jumaat. Orang tak main sembahyang Jumaat, pitak dekat kubur tu. Tu, dekat jangan jarak Siam. Dekat Taman Kijang, sebelah sungai. Tanah tu. Khas untuk orang sembahyang Jumaat, orang tak sembahyang Jumaat. Kita kena angkat balik. Kita kena isytihar kepada Korea. Tanah ni khas untuk orang tak sembahyang Jumaat. Boleh tahu tu. Kena buat. Baru orang rasa takut. Ni tarbiyah. Oi, jangan duk seraya aku pergi tanah tentu. Depa pergi ubuh tentu aku dah tak sembahyang Jumaat je sekali pi. Ha, nampak tak? Dah mula rasa takut. Ni tarbiyah. Bukan saja-saja, bukan kita nak menakutkan orang, tapi sekurang-kurangnya orang terasa, oh, oi, berat bab sembahyang ni. Ni macam kes tadi. Budak perempuan ni dah nak kahwin. Nak ambil wali, bapak dia tak sembahyang. Panggil saksi. Masjid kata memang dia, saya tak pernah tengok dia main sembahyang. Masjid memang tak pernah main lah. Di rumah kita tak tahu. Anak beranak dia kata memang jadi saksi semua. Memang tak pernah tengok bapak dia sembahyang. Dah pernah tengok, tak sembahyang. Orang-orang dah tengok pun tak sembahyang juga. Akhirnya bawa kes tu ke mahkamah syariah. Dan mahkamah syariah membenarkan perempuan ini menggunakan wali raja. Atas sebab Islaman dia tak jelas. Marahlah bapak ni. Dah. Dia kata anak dah hakalah apa semua. Ya betul. Kita banyak, saya nak selalu sebut, banyak orang menggunakan istilah anak derhaka bila tak dengar dekat bapak. Betul tak? Bila anak tak dengar cakap bapak, kita kata oh dia derhaka. Anak derhaka. Tapi berapa ramai hari ni, ya selalu saya sebut apa dia? Bapak yang derhaka, mak bapak yang derhaka kepada anak, berapa ramai? Mak bapak yang derhaka kepada anak. Apa maksud?
Anak tak pernah suruh dia semayang. Tak pernah suruh mak bapak ni tak suruh anak semayang. Mak bapak itu derhaka. Derhaka kat siapa? Derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah perintah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nampak macam kecil tuan-tuan. Tapi benda ni besar. Nampak macam kecil. Suruh anak tutup aurat. Ini tanggungjawab siapa? Mak bapak. Didik dia. Beri ilmu agama dekat dia. Asuh dia. Suruh dia semayang. Suruh dia patuh perintah Allah. Ni siapa dia punya kerja? Mak bapak. Sebab dia sebagai pembimbing, pendidik kepada anak-anak. Ni salah satu di antara. Baru satu bab saya nak bawa. Allahu Akbar. No? Sebab itulah yang dikatakan Islam ini, no? Fitrah. Perlunya manusia kepada agama. Kenapa? Kerana agama itu memandu manusia untuk kehidupan mereka dunia dan akhirat. Dia pandu manusia. Kita dah, kita ikut selera. Kita ikut selera. Sebab tu bila ikut selera ni, dia kata nak pada selera kita. Sebab Islam ini atas aspek dia apa dia? Iaitu tunduk, menyerah diri, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut Islam ni tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di situ tetap duduk dia apa dia? Kita wajib taat segala perintah Allah, duduk kat situ. Dia mengucap boleh. Bukan setakat mari duduk at depan tu imam nak akad nikah, nak jadi wali. Okey, pak cik mengucap dulu, lepas tu wakil wali kepada saya. Islamkah kat situ? Ni kita nak baca. Semayangnya tidak, syariatnya apa, puasa haram pun tak pernah buat apa semua. Ni, tuan-tuan. Hak ni banyak berlaku. Banyak. Sebab tu kita kena petikai benda ni. Ni hak tak sembahyang Jumaat, lagi teruk. Macam mana dia nak jadi wali anak dia nikah, dia tak pernah sembahyang Jumaat? Tuan. Subhanallah. Sembahyang Jumaat tak pernah. Ni kita takut sekarang ni. Takut. Sebab apa takut? Takut ni dulu mula PKP. PKP tak boleh sembahyang Jumaat terus. Lepas tu buka sikit. Sembahyang Jumaat berapa belas orang yang mula-mula tu? 20 orang. Allahu Akbar. Saya ingat yang masa sembahyang 20 orang tu, saya baca khutbah duduk atas tu. Terang. Nampak? Tak semangat. Tak semangat. Betul. Malulah 20 orang. Lepas tu banyak sikit. 60 orang. Dah rendang dah mula sikit. Tak apalah, penuh lah ruang ni. Nampak rasa nampak duduk atas tu, nampak lah sikit orang. Kan? Lepas tu tambah lagi. Ni hak masalah lah, tak main sembahyang. Ni lepas pada ni habis Covid ni agak-agak kita nak buat kerja apa? Nak kerja kita ajak orang main sembahyang pula. Tengok. Waktu saat ini Allah Taala hantar ujian ni. Ni kata tuan, di antara apa dia? Allah nak uji sifat orang-orang beriman takat mana dari beriman dengan Allah. Takat mana? Bila buka masjid, tengok dia main tak masjid. Tengok dia ni kalut tak dengan agama. Dia kalut dengan urusan agama. Dia cari Allah atas sifat dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab tu tuan-tuan, nak buat ibadah pun dia kena ambil kira. Ada orang dia buat ibadah kerana apa? Kerana nak syurga. Yang kedua, orang buat ibadah kerana apa? Kerana takut dengan api neraka. Yang ketiga, buat ibadah kerana apa? Kerana rasa kewajipan. Yang keempat, buat ibadah kerana apa? Jadi pak turun. Malu kat orang. Ni sifat pak manusia yang ada atas muka bumi. Yang ni pun kena ambil kira. Kena ambil kira. Dah sampai satu peringkat. Mad'un ni balik tuan. Dia balik zaman apa? Balik zaman di bagaimana Nabi SAW menegakkan Islam. Ni kata semua orang Islam ni. Tugas kita. Tugas kita apa tuan? Tabligh. Sampaikan. Kena ajak mereka ni mai. Ni tanggungjawab siapa? Ni kata ketua keluarga hak duduk dalam rumah tangga. Ketua keluarga. Mak bapak dia nak suruh anak dia main semayang balik. Satu hari nak bawa mak nak main semayang. Ni siapa dia tanggungjawab dia? Ni kata mak bapak. Subhanallah. Sebab itulah agama yang Allah Ta'ala letakkan manusia ni, yang Allah ciptakan manusia ni, yang Allah letakkan mereka ni, bukan senang nak ambil agama macam tu saja. Dah. Tapi kerana hidayah Allah, Allah pilih. Tak semua orang boleh duduk sebenang tu. Allah pilih. Padahal kesianlah tu. Kan? Tu apek tu, kesian dia. Pasal apa dia tak duduk dalam agama Allah? Sebab Allah tak beri hidayah dekat dia. Kerja siapa nak beri hidayah? Nak beri penerangan dekat dia? Kita boleh beri penerangan dekat dia. Tu pun, walaupun duduk sebelah rumah kita, kita tak pernah habaq kat dia apa dia Islam.
Saya teringat tuan-tuan Cina. Duduk sebelah rumah saya di Sungai Petani dulu. Tamaria Jaya. Cina. Kita seraya dia jiran kita. Kadang-kadang saya balik kerja, dia main hantar makanan. Kuih. Bukuih. Ustaz baru balik Dia kata, baru balik. Ni ada sikit makanan itu isteri saya buat. Terkejut kita. Masuklah rumah nak makan, kata orang makan. Nak makan, kata orang makan. Seraya juga. Sekejap lagi. Nak makan tak makan? Kalau babang nak makan tak kakak? Kan? Kita nak usnuzong, nak sangka baik ni. Macam mana ni? Tapi dia rajin dia hantar. Sekejap dia main hantar kuih, sekejap dia, ya Allah. Tak mau terima, orang mari hantar, wajib kena terima. Wajib kita kena terima. Walaupun dia bukan Muslim. Soal makan, tak makan tu cerita lain. Tapi kita kena ambil. Jaga hati dia dulu. Okey, terima kasih banyaklah. Siapa payah bagi kat saya, terima kasih lah. Ambil masuk. Pikir 2 kali nak makan, kita makan. Tengok comel. Tengok kuih tu comel. Duk gedik kaki ni. Nampak tak? Rasa nak tahu, rasa sayang. Nak makan, was-was. Alih-alih ambil putusan, tak payah makan lagi lah hari ni. Puang dulu lah. Kita jaga hati dia juga, ambil masuk dulu lah. Jangan, saya Cina, sorry, saya tak makan. Jadi kata macam tu, ambil dulu masuk. Jaga hati dah. Esok, ada lagi sampai. Pula dah. Kena 3-4 kali kita pun abang dah. Kata je, kita sama jiran. Tapi you agama lain, saya agama lain. Saya ada agama, saya Islam. Kita cerita dekat dah. Islam ni gini cerita dekat dah. Kan? Dia pun, sorry kita lupa nak cakap sama you. Kita pun tak nak makan babi you. Dia kata, Cina tu abang kata. Dia kata dia pun tak makan babi sebab dia Cina Kelantan. Dia biasa Cina Kelantan ni, dia jarang makan babi. Kan? Sebab tu kalau Cina Kelantan hak makan babi tu, memangnya Cina tu memang bukan orang Kelantan, dia orang luar. Ataupun dia duduk di luar, dia balik jarang sekali. Cina Kelantan dia tak makan babi. Jadi Cina ni dia abang babi kita pun memang ya kah? Was-was juga takkan kok kan. Lepas tu dia pun bila dia tahu kita orang Terengganu, dia pun kecek Kelantan dah. Dia kata kita ni orang Kelantan sebenarnya. Oh Kelantan. Kelantan duduk mana? Dia pun cerita gini-gini. Cuma main kerja je duduk di Sungai Petani ni. Oh gitu kah. Kita dah mula percaya lah. Lepas tu dia pula ada belah anjing besar. Besar anjing tu. Besar anjing tu tuan. Kalau dia berdiri sama tinggi dengan tingkat ni. Anjing apa nama tu anjing tu? Hak Australia punya. Anjing ni bila saya balik kerja, saya balik sampai rumah kat pintu pagar, dia akan salak. Biasalah anjing besar. Dia abad kat anjing tu. Ustaz, mari sekejap. Pintu terbuka, anjing duduk sebelah dia. Kita tengok anjing tu, saya nampak duduk jelek-jelek aku jahanam. Nampak tak? Dia pun abad kat anjing tu. Boy, this is Ustaz. Dia abad dekat anjing tu. This is Ustaz. Anjing tu senduk kat saya. Sudah jahanam dah kali ni. Mulai hari tu anjing tu tak salak dah. Walaupun saya balik tengah malam. Nak mananya dia kenal dah kita. Nampak tak? Kata ni. Waktu masa tu kita pun boleh akan caya lah kat Cina ni. Baguslah. Kita esok beli makanan pula biar kat dah. Ni kata sifat ni. Esok beli benda pula bagi kat dia pula. Makanan apa-apa kita bagi kat dah. Akhirnya daripada kesan tu, lama-lama dia masuk Islam. Padahal kawan ya. Dia tanya, tiap-tiap petang tanya. Ustaz, hari ni tak ada kuliah lah. Baru nak pergi ni. Dia tu masuk kereta Ustaz kan. Ya Allah. Seronok dah. Nampak? Ni kata orang kafir. Bila kita dekat dengan dia. Kita terang dekat dia. Islam gini. Saya di Taman Kijang tu. Taman Kijang tu. Berapa orang dah Cina masuk Islam? Bukan kita minta. Saya berkawan lah. Ada Cina anti Cina ni. Perempuan lah. Duduk jogging Taman Kijang. Saya tak pagi duduk jogging lah. Saya balik kuliah subuh jumpa dah. Oh Haji baru balik ah. Ya baru balik. Nanti jogging ah. Ya jogging bagi sihat sikit. Oh lalu. Duk esok tegur pula. Duk 2-3 kali tegur. Satu hari dia singgah. Saya balik. Haji baru balik ah. Baru balik. Oh lewat hari ni Haji. Yalah kita ada kuliah sikit dekat masjid tadi. Oh ya. Dia pun main. Haji orang rapat sama Tuhan lah. Haji orang dekat sama Tuhan. Haji orang bagus lah.
Kita apa hal nanti ni? Haji, saya punya anak ada sakit Haji. Boleh Haji saya minta sikit ubat lah. Saya ingatkan dia, saya doktor dia nak ubat. Dah. Haji, saya tak mau ubat. Saya tak mau ubat. Saya itu Island Hospital ah. Saya dah habis berpuluh ribu pergi. Tapi anak saya tak baik juga Haji. Sudah. Saya duk fikir lah pada buat apa. Teringat ayat ni, air mineral ni. Pergi mengajak orang bagi ayat. Ambil lah kereta. Buka-buka tiup ya. Saya tak baca apa, tiup ya. Tutup balik bagi. Nanti ambil air ni kasih balik, sapu sama badan anak, bagi kasih minum. Okey. Botol besar ni tuan-tuan berapa hari tahan. Dia buat balik. Pas seminggu 5 botol buat mai. Botol besar. Hot liter tu. Sudah kan. Saya balik kuliah dia mai. Haji. Nanti ni mai pula. Bawa biskut. Tak lah gagal biskut motor. Biskut dah botol dah gagal biskut dah. Itu hari sudah habis Ni saya bawa balik air minta air tu obat sama Haji. Alamak. Sudah. Kita raih dekat dia buka botol tiup je. Tiup bikuat untuk tiup dekat. Dia balik. Tuan-tuan tahu saya baca apa? Mesti orang tanya, Ustaz baca apa? Baca Al-Quran kah? Dah, sebab dia kapiah. Habis tu baca apa? Kita sebut 2-3 benda. Pertama sekali, Ya Allah, Ya Tuhanku, Ya Allah. Berilah dia aliran hidayah dekat dia. Buka pintu hati dah hidayah. Kita minta dengan dia, Ya Allah, Ya Tuhanku, Ya Allah. Berilah hidayah kepada dia. Ni penting tuan-tuan. Kalau jiran tangga-tangga kita beri, minta, Ya Allah, berilah hidayah kepada jiran-jiran aku, Ya Allah. Kita kena doa dekat dia. Jangan duk bermusuh dengan dia. Ya Allah, berilah hidayah dekat dia, Ya Allah. Tapi kalau tak ada hidayah juga, Ya Allah, kau keluarlah dia jauh daripada kami, Ya Allah. Supaya kami tidak ditanggung dengan dosa-dosa daripada dia, Ya Allah. Tuan-tuan. Kita minta, Ya Allah, berilah hidayah dekat dia, Ya Allah. Yang kedua, Ya Allah, bukalah pintu hati dia, Ya Allah. Agar dia nampak kebesaranmu, Ya Allah. Minta, tiup dalam air. Bagi dekat dah. 5 botol, balik. Kawan tu minum. Sapu dekat anak dah. Dengan izin Allah, dia mari pula. Botol kali ni hak 5 liter. Botol putih. Penuh ayat mineral dalam tu. Mai pula. Dia kata, Haji, hari tu botol sudah habis. Dekat sebulan lebih tak mai. Kali ni dah mai. Kali ni dia kata apa? Haji tahu tak? Anak saya dah makin sihat. Lepas habis botol tu, anak dia mai bawa kereta Mercedes. Hak daripada Kuala Lumpur. Balik. Apa dia mai jumpa saya? Haji, pergi rumah saya sekejap. Mak saya mau jumpa. Kita pergi. Apa pasal? Ini Haji mau tanya sikit. Kalau kami nak masuk Islam macam mana? Tu ayat dia keluar mulut dah. Saya tak tangguh tuan. Kalau dia nak masuk Islam, lala tu saya ajak mengucap. Jangan duk suruh, tak tunggu jap lah. Nanti pick up dulu, bagi ambil masa saat, 2-3-4 hari, you bagi putusan balik. Jangan. Sebab Allah Ta'ala bagi dah hidayah dekat dia waktu tu. Jangan ada tangguh-tangguh. Suruh dia masuk Islam. Macam mana kita Islamkan baru ni? India dekat Taman Sentosa. Macam mana kita Islamkan seorang Cina yang mari masjid baru ni? Dan di sini taman di Korea kita. Dah ramai dah Islam ni. Saya dah 3 orang dah saya Islamkan di Brunei. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita minta hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni agama Islam. Yang ni yang kita nak bawa masuk ke masyarakat. Yang ni dan kita sebagai orang Islam role model ke tengah masyarakat. Jangan kita pula kena punca orang Islam lari. Kadang-kadang bukan sekat orang kafir, orang Islam sendiri pun lari dengan kita. Dah habis. Saya tak dah. Wallahu a'lam bissawab. Saya cukup sekatu dulu sebab kita ada SOP. Tak panjang dan saya rasa mulai 9 hari bulan ni kuliah kita terpaksa kena tangguhkan sebab seketika seluruh negeri yang duduk di bawah PKPB ditangguhkan semua aktiviti. Semua ada kenduri kahwin, semua ada kenduri tahlil arwah ke apa ke, tak boleh buat. Berhimpun pun tak boleh. Berhimpun pun tak boleh. Ini arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kita kena patuhlah. Tapi setakat ini tak ada lagi patuh, tak nak semayang di masjid. Tak keluar lagi lah. Ya, jadi kalau tak ada arahan tu teruslah buat macam biasa, tapi penjarakan lah. Jaga penjarakan kita sebagai biasa, ambil suhu sebagai biasa. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita daripada penyakit yang bahaya yang kita tak tahu ni. Sampai bila? Wallahu a'lam bissawab. Ni baru sampai 4 minggu. 4 minggu sampai bulan 12. Lepas tu bila pula Ustaz dia nak buka? Wallahu a'lam. Bila pula? Tak tahu. Dunia pun tak tahu.
Nah, dunia pun tak tahu. Jangan duk marah lah. Siapa ni Mekah tak boleh pergi, pasal umrah tak boleh pergi. Dah, satu dunia tak boleh nak buat apa. Nampak? Jadi kita kena patuh. Dah, di Mekah sekarang ni tak boleh buat apa. Orang nak pergi ke Mekah boleh nak pergi, tapi tu dia punya SOP dia, ya Allah, ketat yang teramat sangat. Kan? Umur 60 tahun ke atas tak boleh pergi Mekah, tak boleh masuk Mekah. Dan umur daripada bawah ke 20 tahun pun tak boleh masuk ke Mekah. Peraturan yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi. Masuk di Masjidil Haram tu sekali je tawaf. Pergi tawaf sekali, lepas tu keluar tak boleh masuk dah. Nak sembahyang fardu pun sekali saja sepanjang duduk di Mekah. Dua hari saja dia benarkan duduk di Mekah. Satu waktu saja boleh pilih untuk sembahyang. Lepas tu sembahyang di hotel masing-masing. Siapa yang buat? Kerana peraturan. Asbab apa? Asbab COVID. Penyakit yang tak nampak ni. Yang ni yang kita nak kawal. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang mohon kepada Allah, minta dengan Allah. Dah, hak yang kita minta umum lah. Hak yang kita minta secara perseorangan, minta juga dengan Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada penyakit berjangkit ini, ya Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita dan seluruh orang Islam di mana, di Korea kita dan di negeri kita dan di Malaysia ni, dan termasuk di dunia. Mohon kepada Allah Subhanahu Taala. Hak ni kita nak kena jaga. Apa dia tadi? Kita minta bukan untuk diri kita saja, untuk anak isteri kita, anak menantu kita, mak mertua kita. Dah, kita minta semua. Dah, seluruh umat Islam minta semua. Ni kata ukhuwah yang baik untuk kita. Waktu saat ni kita manfaat berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah matikan kita dalam agama Allah Subhanahu Taala, mati dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semua maaf banyak-banyak terkasar bahasa tersilap kata yang baik daripada Allah SWT, ialah mana untuk kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa semula jika dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dirahmati. Marilah sama-sama kita hadiahkan Fatihah ini untuk junjungan besar Nabi SAW, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para salafus salih, guru-guru mursyid, para pejam-pejam Islam, khususnya untuk ibu dan ayah kita, muslimin dan muslimat, selamat mati juga yang masih hidup. Bakazal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa ashabi Rasulillah ajma'in. اللهم في المسلمين المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين واجعل برحمتك عليهم بالعلم وبركة علم وبركة علم. اللهم نعوذ بك من القوم الجاهلين ونعوذ بك من القوم المنافقين ونعوذ بك من القوم المظلمين. اللهم انا نسالك من عافية من الجسد ومن رحمة عليهم بالقلب والنور في العالمين وبشر البركة على الحياة وشهادة في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا مع براءك يا عظيم يا غفار يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من بلاء وباء الكويت ونعوذ بك من وباء المشاعر ومن شر في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير تسبيح فرح نصر العاص.